Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar terkini dari Mahkamah. Peguam, Mahkamah tergesa-gesa dalam kes rayuan SRC Najib. Berita penuh. Mahkamah Persekutuan tergesa-gesa semasa perbicaraan rayuan kes rasuah SRC International membabitkan penyelewengan RM42 juta oleh Najib Razak tahun lalu, dakwa peguam utama bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan hari ini yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sibli, bahawa ini ketara apabila panel hakim tertinggi sebelum ini tidak membenarkan permohonan untuk menangguhkan pendengaran rayuan selama antara 3 hingga 4 bulan. Semasa permohonan semakan Najib untuk mengetepikan keputusan bersalah yang dijatuhkan ke atasnya dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit dalam kes rasuah SRC, Syafiee mendakwa bahawa panel hakim sebelum ini yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat telah terkilaf kerana tidak membenarkan permohonan oleh peguam bekas Menteri Keuangan itu untuk penangguhan. Syafiee memberitahu panel hakim sekarang yang juga dianggotai oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rodzaria Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais bahawa panel ketika itu juga terkilaf apabila tidak membenarkan peguam Najib ketika itu Hisham Tepotek menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Syafiee berhujah bahawa Hisham terpaksa menarik diri kerana dia tidak bersedia untuk mengendalikan rayuan kes SRC selepas panel hakim sebelum ini menolak permohonan penangguhan. Peguam itu menegaskan bahawa ini menyebabkan Najib tidak mendapat perbicaraan yang adil tahun lalu kerana Hisham terpaksa meneruskan tugasnya tetapi tidak sempat mengemukakan hujahan. Menurut Syafiee, keengganan Mahkamah Persekutuan membenarkan penangguhan itu menyebabkan Najib diwakili peguam yang tidak berkesan. Peguam terdahulu tidak dapat membuat persediaan untuk rayuan. Ini adalah kali pertama berlaku. Apabila rayuan dibuat, terdapat pertukaran peguam, dakwa Syafiee, berhubung tindakan Mahkamah Persekutuan tahun lalu yang tidak membenarkan penangguhan itu. Kehadiran Hisham Tepotek sekadar hiasan. Kenapa mahkamah tergesa-gesa? Saya tahu kadangkala peguam bela menggusarkan mahkamah apabila meminta penangguhan dan mahkamah adalah pakar dalam menangani perkara sedemikian. Tetapi ini adalah perkara yang perlu ditangani oleh mahkamah dan bukan dengan menafikan penangguhan tetapi melalui cara lain untuk mematuhi peraturan keadilan semula jadi, kata Syafiee. Peguam bela itu kemudiannya mula mengemukakan dakwaan bahawa Najib beranggapan bahawa dia tidak mendapat keadilan semasa rayuan kes SRC International memandangkan pilihan raya umum ke-15 semakin hampir. Panel Mahkamah Tertinggi ketika itu menolak rayuan kes SRC Najib pada 23 Ogos tahun lalu, manakala Parlimen dibubarkan beberapa bulan kemudian pada 10 Oktober dan diikuti PRU15 pada 19 November. Bagaimanapun, penghujaan lisan berkaitan PRU15 ini membawa kepada bantahan yang dibangkitkan oleh Timbalan Pendakwa Raya V. Sitham Beram. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk Projek Jana Wibawa diberi rundingan terus, terpilih kepada kontraktor mesra parti tertentu PKMM. Berita penuh. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM bersedia untuk membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam siasatan berkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Jana Wibawa. Presiden PKMM Datuk Seri Muhammad Fadzil Hasan berkata, bagaimanapun setakat ini persatuan itu tiada dipanggil atau dihubungi SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Buat masa ini, beliau memaklumkan tiada ahli PKMM terbabit projek itu. Namun, pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Saya mengesahkan persatuan memang sedia maklum mengenai projek Jana Wibawa. Malah,
pernah membangkitkan isu ini kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu dakwanya kepada BH. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kementerian Keuangan MOF mengarahkan pelaksanaan projek Jana Wibawa ditangguhkan untuk meneliti semula sama ada tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan oleh Perbendaharaan. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah di Petik berkata, penangguhan projek bernilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau rundingan terus. Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengesahkan beliau sudah memberi keterangan kepada SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pula menyatakan kesediaan untuk memberi keterangan kepada SPRM jika dipanggil. Muhyiddin dilaporkan berkata, keterangan diberi adalah berkait penganugerahan kepada kontraktor dipilih bawah projek berkenaan yang didakwa pihak tertentu bahawa berkemungkinan wujud tata cara perolehan tidak mengikut peraturan ditetapkan. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan SPRM memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan dan bukan suspek yang dikaitkan untuk sebarang tindakan pendakwaan. Bagaimanapun, SPRM hari ini mengesahkan Muhyiddin merupakan antara suspek disiasat bagi projek Jana Wibawa. Sumber SPRM di Petik berkata, dalam siasatan agensi itu, Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Mengulas lanjut, Muhammad Fazil mendakwa pemberian projek secara tender, runding terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumiputra. Beliau mendakwa perkara yang menjadi pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepekaran. Kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa, namun penganugerahan projek perlu adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri ketika itu atau Menteri ketika itu yang menganugerahkan projek, katanya. Justru beliau berkata PKMM menggesa MOF mendedahkan maklumat terperinci mengenai mereka yang sudah diberikan projek Jana Wibawa, termasuk jumlah diluluskan, siapa terbabit dan apa kesalahan didakwa mereka lakukan. Kami turut ingin mengetahui projek apa dan siapa dapat dan tindakan patut diambil. Selain itu, kami mahu tindakan bukan hanya dikenakan terhadap syarikat kontraktor terbabit Jana Wibawa, tetapi juga pegawai kerajaan sama ada di MOF, Jabatan Kerja Raya JKR, serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang terbabit dalam proses pemilihan kontraktor itu, katanya. Untuk rekod, Jana Wibawa diperkenalkan kerajaan bawah pentadbiran Muhyiddin bagi mempercepat pelaksanaan projek bertujuan merancangkan ekonomi negara ketika serta pasca pandemik COVID-19 selain meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputra dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensi. Sebelum ini, kerajaan dilapor memudahkan kaedah pelaksanaan projek Jana Wibawa secara tender, perkelayakan atau rundingan terus supaya impak pelaksanaan segera dapat dirasai oleh ekonomi dan rakyat.